Baik, terima kasih Jasmine Faizal Muda atas perkongsian daripada Cerita Pagi Pahang. Dan sekarang ini penonton, kita nak beralih kepada segmen seni kaligrafi Islam yang sudah pasti yang menjadi satu kebanggaan untuk kita semua. Dan seperti yang kita sedia maklum, kesenian Islam ini merupakan menggambarkan satu keindahan yang pastinya akan memukau setiap mata yang memandang. Hari ini kita bawakan kepada anda dua karya kaligrafi Islam. Kalau anda boleh saksikan di sekeliling saya ada dua sebenarnya cukup indah. Tapi terlebih dahulu saya perkenalkan tetamu bersama saya pada pagi ini adalah Profesor Madya Dr. Nor Azlin Hamidon, pensyarah pengajian budaya visual Seni Halus Kolej Pengajian Seni Kreatif UiTM Kampus Selangor, Cawangan Puncak Alam Selangor. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, sebenarnya cukup teruja melihat hasil karya seni kaligrafi Islam yang berada di sekeliling kita pada ketika ini. Mungkin untuk permulaannya kita gambarkan kepada masyarakat berkenaan pengertian seni kaligrafi Islam ini dan bagaimana ianya menjadi satu elemen penting dalam unsur kesenian Islam, Prof. Okey, terima kasih Amin Awal. Hari ini saya memang nak membincangkan tentang kepentingan Islam. Tapi seni Islam ni adalah satu istilah yang baru sebenarnya. Dia bukan satu istilah yang digunakan pakai zaman Nabi ke. Tak ada istilah seni Islam tu. Dia merupakan satu istilah yang dicipta pada peringkat awalnya oleh pihak Orientalis, dan dia merujuk kepada agama Islam. Jadi apa-apa penghasilan seni yang dibuat di daerah Islam itu dinisbahkan sebagai seni Islam. Jadi saya punya pengalaman sendiri belajar tentang seni Islam di London. Saya merasa pada peringkat awal tu merasa agak pelik kerana mereka hanya melihat dari aspek luaran, form sahaja. Saya rasa macam ada something missing, ada benda yang kita kehilangan, iaitu soal spirituality yang kita berbalik kepada agama kita, apa ajaran agama kita. Jadi orang kata subjek seni kaligrafi ni tidak disentuh langsung oleh pihak Orientalis lah, iaitu pengajar di sana. Dan lepas balik tu baru saya perasan tentang sesuatu bila saya membaca satu artikel yang mengatakan tentang kita sebenarnya dalam seni kaligrafi ini tidak disebut sebagai satu subjek yang khusus dalam seni Islam di Barat, kerana mereka tidak dapat menemui kelemahan pada seni kaligrafi itu, yang mana tidak ada bersamaan dengan Hellenistik, Sassanid, maka dia tidak disentuh langsung. Jadi kerana tu misi saya semasa balik daripada pengajian itu, saya nak tingkatkan kemahiran kaligrafi dan juga pengetahuan tentang kaligrafi ini untuk masyarakat. Khasnya saya berada di universiti, maka saya terapkanlah unsur-unsur kaligrafi ini dalam pengajian. Alhamdulillah, satu usaha yang sangat baik daripada Prof sendiri untuk kita memperbanyakkan lagi usaha untuk kita memelihara seni kaligrafi Islam ini. Dan okey, seperti yang kita sedia maklum, hari ini dua karya kami bawakan. Sebenarnya setiap karya tersebut, sebagai contoh di sebelah sana, lukisan ombak, karya ombak di sebelah sana, mempunyai makna dan juga maksud yang tersirat, Prof. Mungkin betul. Prof boleh terangkan. Okey, untuk lukisan sebelah kanan ni, angin bersiru, ombak bersabung. Saya tak ada tulis ayat Quran di sini, tapi ada peribahasa Melayu lah. Dan sebenarnya kalau kita lihat, memang warnanya membawa ketenangan, betul? Warna biru. Tetapi dalam masa yang sama dia berbentuk ombak. Jadi perkataan angin bersiru, angin yang bergulung itu, kemudian ombak bersabung, itu membayangkan ujian yang datang dalam hidup kita sekali-sekala. Dan kemudian kalau kita zoom in dekat sini, ada beberapa kalimah yang tersembunyi dalam ombak. Kalau ada zoom di bahagian ombak paling atas, maka kita dapat lihat beberapa kalimah lah. Mungkin ada di sini Subhanallah, Allahu Akbar. Kalimah-kalimah ini sebenarnya boleh orang kata menguatkan jiwa kita. Bila ada tribulasi, ada ujian, kita jadi kuat. Ini falsafah di sebaliknya. Seperti yang Prof nyatakan tadi, kalimah Allah ada tertulis sebenarnya di bahagian paling atas ombak tersebut. Itu merupakan makna, kalau kita lihat dengan mata kasar mungkin kita tak nampak. Tapi kalau kita amati, kita teliti betul-betul, kita akan dapat menyaksikan ataupun kita dapat lihat tulisan Allah Subhanahu Wa Taala yang tertulis pada penghujung ombak tersebut. Okey. Satu lagi karya di sebelah kita merupakan burung cenderawasih. Ya, burung cenderawasih. Dia dalam bentuk burung cenderawasih. Ini bukan ayat Quran juga, daripada bahasa Melayu juga, iaitu kuat burung pada sayapnya.
Dia nak menjelaskan sebenarnya bentuk tu saya buat bentuk cendrawasih sebab burung ini dikenali sebagai burung yang tidak jejak ke tanah. Okey, sebab itu dalam ni ada langit dan ada air dekat bawah, ada unsur air. Kita tak letak tanah lah, dia hanya jatuh ke tanah bila dia mati saja. Itu keistimewaan burung tu. Jadi saya buat benda ni, kalau lihat bentuk burung tu macam dia terbang dan kuatnya itu pada sayapnya. Kekuatan sayap yang setengah terbuka. Jadi sebenarnya nak merujuk kepada individu, setiap individu kita ni ada kekuatan, cari kekuatan diri. Jadi sebenarnya setiap daripada lukisan yang kita buat dia mempunyai maksud yang amat mendalam. Okey. Prof, melihat kepada perkembangan seni kaligrafi Islam dari sejak dulu dan juga sekarang, dan juga kita nak bandingkan di antara negara kita dan juga negara-negara Islam yang lain, bagaimana sebenarnya budaya masyarakat tempatan tersebut membolehkan asimilasi wujud dalam seni kaligrafi Islam, Prof? Ya, betul. Seni kaligrafi ni bukan asalnya daripada sini. Dia datang daripada tanah Arab, daripada Turki. Kemudian bila dia masuk ke dalam, sebenarnya orang kita mempunyai lokalitinya. Ciri-ciri tempatannya itu yang memberikan kekuatan kepada kesenian kita. Dan kalau orang datang ke negara kita, dia tak nak tengok perkara yang dah ada dekat luar. Jadi kerana itu saya angkat peribahasa Melayu ini dan kemudian kita menggunakan elemen seni khat yang datang daripada Arab itu dan kita memasukkan nilai tempatan. Itulah dia. Itu kelebihan yang kita boleh berikan, nilai tambah kepada seni yang kita sebut seni Islam. Prof menyebut berkenaan nilai tambah tersebut. Yalah, mungkin ramai yang tidak mengetahui apa sebenarnya perbezaan kesenian Islam, seni kaligrafi Islam dengan kesenian yang lain, Prof. Contohnya sebagai lukisan-lukisan ialah kalau kita pergi ke mana-mana galeri, mungkin kita akan melihat banyak sebenarnya lukisan-lukisan yang indah. Tapi apa yang membezakannya dengan seni kaligrafi Islam ni? Ya, seni kaligrafi Islam ni pada saya lah, nilai tambahnya itu kerana soal pandangan alam, soal cara hidup, agamanya, spiritualitinya yang berbeza yang kita nak paparkan. Jadi kekuatan kita adalah sebenarnya ada functional terapi. Terapi seni yang memberikan rasa tenang pada diri. Kita kena ingat Imam Ghazali pernah beritahu, dia kata seorang Muslim itu tanggungjawabnya adalah menyebarkan positivity, yang indah-indah sahaja. Jangan kita masukkan unsur-unsur negatif. Jadi kalau dari barat tu, kalau fikiran kita kusut, maka dia akan hasilkan lukisan yang kusut fikirannya untuk orang lain. Nampak tak? Tapi falsafah seni Islam tidak. Hasilkanlah walaupun kamu berada dalam keadaan yang tertekan, sedih dan bagaimana pun, kita hasilkan lukisan yang indah-indah. Alhamdulillah. Sememangnya cukup indah. Bukan saja dari tutur kata, tapi juga dari segi visualnya. Cukup memberikan kita satu ketenangan. Okey, Prof, untuk seni kaligrafi Islam ini, apa sebenarnya teknik-teknik penting untuk kita menghasilkan kaligrafi yang sebenarnya cukup indah dan penuh dengan artistik, Prof? Okey, kita selain daripada kemahiran, memang kena belajarlah. Dan apa orang kata, kita perlukan berlatih setiap hari at least lah sekurang-kurangnya 2 jam. Dan kemahiran yang saya dapat ni sebenarnya sejak daripada saya kanak-kanak lagi, saya tak pernah tinggalkan. Minat macam mana pun saya try cari mana kursus universiti yang ada. Tapi tak jumpa. Jadi dia cuma di offer sebagai kursus kemahiran elektif, co-curriculum, tapi bukan sebagai subjek yang khas. Jadi semasa saya di UM dulu, saya create satu kursus khas. Cuma lepas saya berpindah ke UiTM ini, hasratnya selepas daripada semakan kurikulum yang akan datang, kita akan masukkan kursus ini. Tapi buat masa sekarang, saya akan cuba masukkan kursus ini di bawah subjek yang namanya seni Islam. Okey, hari ini sebenarnya Prof ada membawa kertas dan juga beberapa elemen penting. Kita nak tunjukkan kepada penonton sebenarnya bagaimana demonstrasi kaligrafi Islam secara live kepada anda. Mungkin Prof boleh tunjukkan kepada penonton, Prof? Ya. Saya di sini lah. Ini merupakan satu perkara yang mungkin bagi yang meminati seni kaligrafi Islam, sama-sama boleh belajar sebenarnya. Di sini saya dah tulis dah. Cuma yang bakinya itu dia punya baris titik di penghujung. So ni selamat pagi Malaysia. Lepas ni saya akan hadiahkan lah untuk tinggal di sini. Alhamdulillah. Okey. So ini namanya khat
Dewani Jali. Khot Dewani Jali ni keistimewaan dan falsafahnya adalah dia memberikan kita ingatan, daya ingatan kepada bintang-bintang di langit. Sebab itu ada banyak titik. Langit malam kan kita lihat penuh dengan titik-titiknya dengan bintang. Prof, untuk jenis-jenis khot ni ada berapa banyak jenis dan apa yang paling utama dalam seni kaligrafi Islam sebenarnya? Okey, seni kaligrafi Islam ni kalau kita lihat yang paling masyhur adalah khot nasah lah. Khot nasah ni sebenarnya tulisan Al-Quran. Okey, kemudian kita ada khot sulus. Khot sulus itu biasanya untuk tajuk-tajuk, dan kemudian kita ada khot kufi. Khot kufi itu bentuknya monumen, dia bentuk keras. Tapi cantik kalau kita juga buat sebagai hiasan-hiasan dinding dan sebagainya. Kalau nak cerita pasal jenis, masya-Allah banyak sangat. Saya tak cakaplah beribu lah. Seperti yang Prof cakap tadi, ini menggambarkan bintang-bintang yang berkelipan di langit. Bintang-bintang di langit. Okey Prof, mungkin ada sedikit kata-kata berkenaan dengan seni kaligrafi Islam ini, khususnya kepada generasi muda untuk bersama-sama kita memperkasakan seni yang cukup indah ini, Prof. Okey. Alhamdulillah saya pun dah selesai menulis ni dengan sekejap saja. Okey, untuk kata-kata akhir saya sebenarnya nak menggalakkan untuk masyarakat awam. Bolehlah ceburi seni khot ini kerana dia membawakan income yang banyak. Alhamdulillah saya rasa rakan-rakan seperjuangan saya di luar sana telah membuktikan satu lukisan ni boleh jual sampai 500,000 pun ada. Dan belajarlah seni khot, cari guru. Sekarang lebih senang untuk kita belajar. Dan saya nak galakkan juga untuk masuk ke jabatan saya, iaitu Jabatan Seni Visual di UiTM di bawah KPSK, iaitu College Pengajian Seni Kreatif. Kita ada pengajian seni halus. Jadi itulah caranya boleh bertemu saya selepas ini untuk kita mempelajari seni khot itu. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Nur Azin Hamidon, pensyarah pengajian budaya visual seni halus Kolej Pengajian Seni Kreatif UiTM Cawangan Puncak Alam Selangor. Okey, sebagai penutupnya, kita nak tunjuk kepada penonton inilah hasil seni kaligrafinya, iaitu yang bermaksud Selamat Pagi Malaysia, menggunakan khot yang menggambarkan bintang-bintang di angkasa. Cukup indah. Hadiah daripada Prof kepada Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Terima kasih sekali lagi Prof. Dan sepastinya sekarang ini penonton, kita akan terus saja ke Maps Malaysia untuk kita mengetahui perkembangan cuaca di seluruh negara sepanjang hari ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baiklah, berdasarkan paparan imej kemeradaan terkini, kebanyakan kawasan di semenanjung Malaysia pada pagi ini berada dalam keadaan yang baik dan tiada hujan. Hanya sedikit hujan diperhatikan di bahagian Kemaman di negeri Terengganu serta di bahagian Kuantan di negeri Pahang. Selain itu, hujan yang berlaku di Selat Melaka dijangka akan memasuki pesisiran negeri Perak dan juga Selangor tidak lama lagi. Dan demikian, keadaan ini dijangkakan akan beransur reda dalam tempoh 1 ke 2 jam sahaja. Baiklah, bagi Sabah dan Sarawak, hujan berserta ribut petir kini diperhatikan berlaku melibatkan pesisiran bahagian pantai barat dan juga pedalaman serta wilayah Persekutuan Labuan di negeri Sabah serta di bahagian Miri dan juga bahagian tengah negeri Sarawak. Dan demikian, keadaan ini dijangka mampu untuk berterusan sehingga ke lewat pagi nanti. Dan menjelang petang nanti, Met Malaysia menjangkakan hujan berserta ribut petir berpotensi berlaku melibatkan kebanyakan bahagian bagi kedua-dua negeri dan lebih tertumpu di bahagian barat negeri Sabah serta di bahagian barat negeri Sarawak. Baiklah, buat masa ini Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama bagi kawasan perkapalan Phuket. Amaran ini dijangkakan akan berkuat kuasa sehingga 2 Oktober nanti. Di sepanjang tempoh amaran berkuat kuasa, kelajuan angin boleh mencapai sehingga 50 km sejam dan ketinggian ombak boleh mencecah sehingga 3.5 meter. Kerana ini masih lagi berbahaya kepada aktiviti bot kecil, sukan serta rekreasi laut. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk pagi ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian, saya Wan Yahya. Assalamualaikum.